Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Elak fear factor atau sembunyi kegagalan. Bermula Jumaat iaitu hari ini, Kementerian Kesihatan KKM hanya akan mengumumkan bilangan kes harian COVID-19 pada hari berikutnya iaitu Sabtu jam 10 pagi. Menteri berkenaan Khairi Jamaluddin berkata langkah tersebut bagi memastikan keseluruhan data dapat diperincikan dengan lebih menyeluruh. Ini untuk kita mengurangkan fear factor kes harian dan ia perubahan budaya. Berhenti melihat kepada kes harian tetapi kita melihat bersama dengan semua data, katanya dalam sidang media pada Khamis. Beliau menjelaskan perincian metrik dan data dapat membantu rakyat memahami keadaan sebenar mengenai situasi COVID-19. Mengikut data KKM, jumlah kes jangkitan COVID-19 ialah 26,701 sementara jumlah kumulatif ialah 3,138,215 kes. Menurut beliau, walaupun kes meningkat mendadak, purata kematian harian mingguan disebabkan COVID-19 tidak menunjukkan peningkatan ketara. Difahamkan bilangan masyarakat Melayu yang enggan menerima dos penggalak dan memberikan vaksin kepada anak mereka dalam program vaksinasi COVID-19 kanak-kanak agak tinggi. Beliau berkata, kementerian sedang berusaha melaksanakan sesi libat urus dan menjawab isu-isu tular dalam kalangan masyarakat terutama Melayu berhubung pemberian vaksinasi. Ia merupakan satu cabaran yang besar tetapi kita cuba atasi cabaran besar ini sebab Melayu percaya kepada Illuminati, katanya. Adakah pengumuman Khairi ini berita baik untuk elak apa yang beliau katakan sebagai fear factor iaitu faktor ketakutan? Atau yang takut sebenarnya ialah beliau sendiri dan UMNO Barisan Nasional yang telah gagal dalam menguruskan pandemik COVID-19. Khamis lalu, bekas Perdana Menteri Tebuk Atap 1.0 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mendakwa keengganan beliau melayani permintaan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib Razak menyebabkan beliau hilang sokongan daripada 15 ahli Parlimen UMNO. Akibatnya, kata Pengerusi Perikatan Nasional itu, beliau tidak dapat meneruskan usahanya untuk menguruskan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Pelancaran Jentera Perikatan Nasional bahagian Mersing di Felda Tenggaruh 3, Johor. Tak dapat teruskan atau gagal untuk menguruskannya. Ingat lagi tak ketika Kerajaan Perikatan Nasional memiliki seorang Menteri Kesihatan yang tidak dapat membezakan antara Spanish flu dengan Spanish fly sehingga menjadi bahan sindiran di media sosial. Setelah kerajaan pimpinan Mahyadin dijatuhkan oleh UMNO, Menteri Kesihatan zaman Perikatan Nasional, Ahli Parlimen UMNO Tenggara, Datuk Seri Adam Baba bertukar tempat dengan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, iaitu Ahli Parlimen UMNO Rembau, Khairi Jamaluddin. Ketika itu serangan COVID-19 reda sedikit, namun ia kembali mencanak naik dengan agresif selari dengan agresifnya KKM menyuruh rakyat supaya menerima suntikan dos penggalak. Kini mereka yang enggan menerima dos penggalak atau membenarkan anak mereka menerima suntikan dituduh pula percaya kepada teori konspirasi Illuminati. Adakah Khairi sudah membuat kajian terperinci mengapa wujud keengganan ini sebelum mengaitkan mereka dengan kepercayaan wujudnya agenda Illuminati? Sejak tahun lepas, antara badan bukan kerajaan iaitu NGO yang begitu vokal menuntut penjelasan kerajaan berhubung kesan sampingan dos ketiga ialah Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dan Pertubuhan Anti Diskriminasi dan Salah Laku. Bagaimanapun, Ketua Aktivis PPIM Datuk Nazim Johan menafikan bahawa beliau anti vaksin. Sebaliknya, beliau melihat persoalan rakyat tidak berjawab sejak tahun 2020 lagi. Tolong jawab secara mundasabah, katanya dalam satu wacana anjuran Sinar Harian pada 25 Februari tahun lepas. Kalau sudah NGO berpengaruh seperti PPIM juga mempersoalkan cara KKM mengendalikan isu berhubung program imunisasi ini, maknanya kerajaan gagal dalam apa yang mereka sebut sebagai sesi libat urus untuk mengatasi perkara yang berbangkit bersama rakyat yang menuntut perhatian dan jawapan. Tindakan KKM tidak mendedahkan bilangan jangkitan COVID-19 pada setiap hari tidak akan membuat penyakit ini pergi meninggalkan negara ini atau menutup mulut mereka yang menuntut ketelusan.
Malah lebih berbahaya jika ia dilihat akan berlaku manipulasi statistik berhubung penularan COVID-19 di negara ini. Demikian akibatnya apabila kakistokrat menguasai pentadbiran negara.